Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberikan kita kesempatan untuk kita sama-sama kita menambahkan pengetahuan kita, yang mana kita akan membicarakan tentang fakta di sebalik kisah para Nabi alaihimussalatu wassalam, yang mana kita masih lagi berada pada kisah Nabi Allah Hud alaihimussalatu wassalam. Cuma malam ini kita akan membincangkan kemusykilan yang keempat, dan kita akan masuk kepada kemusykilan yang kelima. Setelah selesai dua kemusykilan ini, kita akan terus kepada Nabi yang berikutnya, iaitu Nabi Allah Saleh alaihimussalatu wassalam. Jadi sebelum saya meneruskan, izinkan saya membentangkan tentang senarai di manakah tajuk yang kita telah pun pelajari. Buat pengulangan bagi tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Senarai tajuk dalam pengisian setiap hari Isnin, minggu yang pertama dan minggu yang ketiga ini, tuan-tuan boleh rujuk pada nota pada siri yang pertama telah dinyatakan senarai bab dan senarai Nabi yang kita akan bincangkan. Alhamdulillah, lebih kurang 20 atau 21 kemusykilan tentang Nabi Adam kita dah selesai dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Allah Nuh juga, alhamdulillah, ada 8 kemusykilan telah pun kita selesai membincangnya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga iaitu kisah Nabi Allah Hud alaihimussalatu wassalam. Kalau tengok dalam senarai silibus ini ada 5. Jadi alhamdulillah, pada minggu lepas kita telah mempelajari tentang asal usul nama kaum Ad, iaitu adakah kita telah menyebut bahawa mengikut kajian Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah, kaum Ad ini mereka adalah bangsa Arab yang pertama. Maka Nabi Hud itu juga adalah orang Arab, bangsa Arab. Jadi kita telah ulas apa makna Ad pada kuliah yang lalu. Kita juga telah membahaskan perkataan Iram.
yang berada dalam suratul Fajr. Jadi ihram ia bukan merujuk kepada nama tempat, ya, bukan merujuk kepada lokasi, tetapi ihram adalah gelaran lain bagi kaum Ad. Kalau sebut Ad, itu masyhur, tetapi ada gelaran lain, mereka dipanggil juga dengan kaum penduduk Iram. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah, pada kuliah yang lalu, siri yang ke-12, kita telah membincangkan generasi kaum Ad. Generasi kaum Ad ini para ulama bincang, adakah kaum Ad ini dia ada dua generasi? Maksud dia, adakah kaum Ad yang Allah sebut di dalam Al-Quran ni ada generasi yang pertama, batch pertama, mereka telah dihapuskan oleh Allah. Muncul pula generasi yang kedua. Jadi kita telah sebincang pada kuliah yang lalu bahawasanya ada di kalangan para ulama, mereka berpendapat bahawa kaum Ad ini adalah terdiri daripada dua generasi. Tetapi mengikut kajian Dr. Salah, beliau berpendapat bahawasanya kaum Ad ini dia hanya satu generasi sahaja. Dia bukan ada dua. Maka generasi yang satu inilah yang kita akan bincangkan nanti pada perkara yang keempat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Inilah yang kita akan bincang pada malam ni, perkara yang keempat, dan kita akan masuk kepada perkara yang kelima. Bagaimanakah azab itu Allah timpakan kepada kaum Ad. Ini kita akan bincangkan insya-Allah pada malam ni. Maka setelah selesai dua kemusykilan yang keempat dan yang kelima berkaitan dengan kaum Ad, kita akan terus pergi kepada kisah Nabi Allah Saleh alaihi wassalatu wassalam. Ya, insya-Allah malam ni kita cuba masuk kepada kemusykilan yang pertama, iaitu kita nak bincang bahawa kaum Nabi Allah Saleh ni, adakah mereka ini mempunyai geraran lain? Sebab kalau kita baca Quran, kalau kita jumpa perkataan Thamud, kita al-maklum. Samud memang kita al-maklum, ia adalah kaum Nabi Allah Saleh. Tetapi ada surah di dalam Quran, Allah kata Ashabul Hijr. Mereka adalah penduduk Hijr. Jadi adakah penduduk Hijr ini merupakan orang yang sama, merujuk kepada kaum Thamud? InsyaAllah malam ni kita akan bincangkan. Kemudian kita akan terus membincangkan kaum Thamud ni, perkataan Thamud, adakah ia merupakan bahasa Arab ataupun bagaimana? InsyaAllah malam ni kita akan bincangkan. Kemudian kita akan terus pergi kepada perkara yang kedua tentang kisah unta yang Allah kurniakan kepada Nabi Allah Saleh alaihi wassalatu wassalam. Macam mana bentuk unta itu? Malam ni kita akan bincangkan insya-Allah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita untuk kita dapat memenuhi apa yang kita ingin bincangkan pada malam ini. Baik, sebelum tu, tuan-tuan dan puan-puan, adakah sudah menerima nota rujukan bagi siri yang lalu dan juga nota rujukan untuk malam ini? Boleh tuan-tuan memberikan maklum balas kepada saya? Dah terima ke belum? Ada terima tak? Ya, ada Ustaz, ada. Ada, alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey, suara saya jelas, boleh didengari dengan baik tuan-tuan dan puan-puan. Perlu saya kuatkan lagi ke suara atau bagaimana? Jelas Ustaz. Oh, jelas. Jelas. Alhamdulillah. Okey, syukur pada Allah. Sebab tengah-tengah hujan kan? Ya. Kita berhenti kan? Jadi, okey, alhamdulillah.
Okey. Jadi kita teruskan, saya nak buat pengulangan sikit yang minggu lepas tu yang tentang dua generasi tu. Kemudian kita masuk. Okey, sebab minggu lepas tu saya tak paparkan nota, mungkin kurang nampak. Okey. Kita tengok dekat sini. Okey, pada minggu lepas kita telah kemukakan bahawa ada di kalangan para ulama, mereka mengatakan kaum Ad ini ada dua generasi. Okey, apa dalil yang digunakan oleh para ulama? Para ulama yang berpegang kepada kaum Ad ini ada dua generasi. Pertama, mereka berpandukan kepada suratul Najmi ayat 50 hingga ayat nombor 51. Okay, muka surat 528 dalam Al-Quran. Pada ayat 50 dan 51 ini Allah menyebut tentang kaum Samud. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa annahu ahlaka 'adanil ula. Okay, Allah kata, dan bahawa sesungguhnya dialah yang membinasakan kaum Ad yang pertama. Jadi ada perkataan yang pertama inilah yang menyebabkan para ulama mengistimbatkan hukum, pula. Mereka mengemukakan pendapat sebab ada perkataan al-ula dekat sini. Sebab ada perkataan yang pertama, maka mereka mengatakan kaum Ad ini ada yang generasi yang pertama. Okay, itu pendalilan yang digunakan oleh para ulama. Okey, hujah mereka yang kedua, mereka berpandukan kepada dua azab. Yang ini kita nak bincangkan pada malam ni juga. Okey, kerana kalau kita baca ayat Quran, Allah menyebutkan azab yang Allah timpakan kepada kaum Ad ini ada dua jenis. Jenis yang pertama berbentuk as-sayhatu, iaitu pekikan suara yang amat kuat. Lepas tu dalam Quran Allah menyebut tentang Allah menghantar ar-rih, iaitu angin yang al-atiyah, angin yang membinasakan mereka. Jadi para ulama yang berpegang kepada pendapat kaum Ad ini ada dua batch, ada dua generasi, ada dua generasi tadi. Mereka kata, cuba tengok, kan ada dua jenis azab. Jadi mereka mengatakan azab pekikan suara tu adalah untuk azab generasi Ad yang pertama. Lepas tu azab yang kedua ni adalah untuk generasi Ad yang kedua. Okay, ini pendapat ulama yang pertama. Pendapatnya pun kuat. Maksudnya munasabah, hujahnya macam ya kita boleh terima. Okay, ini perkara ijtihadi dalam perempuan ya. Dan tunggu sekejap ya, saya nak ada Alhamdulillah. Saya terlupa nak pasang kipas sebenarnya. Okey dah. Alhamdulillah. Okey. Boleh saya teruskan tuan-tuan dan puan-puan? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Okey. Jadi kita dah faham dua maklumat ni. Okey, kita tengok apakah yang dibincang. Okey, kalau kita tengok dalil dulu ya, dalil. Okey. Dalil yang mengatakan bahawa adanya azab yang berbentuk pekikan suara yang kuat ini sebenarnya adalah berdasarkan Suratul Mu'minun ayat yang ke-41. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-41, yang mana ayat ini Allah menyebutkan tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa akhadhathumus sayhatu bil haqq. Jadi kita terjumpa pada perkataan yang saya kuningkan, pada perkataan sayhatu. Sayhatu maknanya pekikan suara. Pekikan suara yang kuat yang datang dengan benar. Jadi ini adalah dalil
yang menunjukkan bahawa azab yang Allah beri kepada kaum Ad itu bagi generasi yang pertama mereka katakan petikan suara yang kuat. Okey, ini ayat Quran rujukannya. Kemudian yang kata angin yang membinasakan, mereka merujuk antara ayatnya adalah Suratul Zariyat, ayat yang ke-41. Ya, ayat ini kalau buka Quran boleh ditemui pada muka surat 522. Yang mana kita akan jumpa pada perkataan Ar-Rih Al-Aqim. Ar-Rih Al-Aqim. Allah menyebutkan wa fi 'adin idza arsalna 'alaihimur rihal aqim. Allah kata begitu juga pada kisah kaum Ad ketika kami hantarkan kepada mereka angin ribut al-aqim, merujuk kepada yang membinasakan. Jadi jadi ayat tu memang menyebut tentang adanya saya ni kalau tuan ada soalan nanti tuan-tuan tolong tolong kemukakan ya. Saya tutup dia punya unmute tu. Okey. Jadi berdasarkan ayat ni betul tak? Maknanya kita boleh terima tak pendapat ilmuwan para ulama yang mengatakan berdasarkan dua jenis azab ni ada suara yang kuat, ada angin, maka ia merujuk kepada dua generasi lah. Okey. Ini pendapat pertama. Okey, Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah, beliau yang kita merujuk kepada kitab beliau ni iaitu Mawaqiful Anbiya, beliau menolak pendapat yang kata kaum Ad ni ada dua jenis. Dia tolak. Tetapi bukan tolak dalam keadaan beremosi, tanpa ada hujah, tak. Biasalah berbeza pandangan. Berbeza pandangan ini Dr. Salah mengemukakan hujah. Beliau mengatakan perkataan al-ula pada ayat yang telah kita bentangkan tadi pada suratul Najmi, walaupun kita jumpa perkataan yang pertama, beliau mengatakan pertama dekat situ bukan merujuk kepada generasi pertama, tetapi pertama dekat situ nak merujuk dari sudut darjat, dari sudut kedudukan kaum Ad. Maknanya kaum Ad, kaum pertama tu bukan merujuk kepada generasi pertama, tetapi merujuk kepada mereka lah yang pertama, yang beza mereka ini dari sudut kedudukan, dari sudut martabat mereka. Martabat kedudukan tu seperti apa? Seperti kaum Ad ini adalah manusia yang pertama, generasi manusia yang pertama yang Allah memberikan mereka ini kuat fizikalnya. Jadi perkataan pertama bukan merujuk generasi pertama, tetapi merujuk kepada makna lain. Pertama, dari sudut Allah memberikan mereka ni, fizikal mereka berbeza dengan orang lain. Mereka lah generasi pertama yang berbeza sangat dengan manusia yang lain. Kenapa? Apa alasan kata berbeza? Okey, Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, beliau bawa kita satu hujah. Okay, dia bawa ayat Quran juga. Okay. Sebab tu saya kata kalau kita belajar Quran, kita belajar tadabbur, insya-Allah kita akan jadi orang pandai. Sebab kita akan berfikir cara satu, kita berfikir cara kedua. Okey. Saya bawa satu contoh, saya ambil dulu ayat suratul Fajr. Okey, cuba tuan perhatikan suratul Fajr ayat yang ke-6 sampai ke-8. Bukti Dr. Salah kata ayat ni ayat ini Allah menunjukkan bahawasanya
memang kaum Ad itu satu generasi saja dia kata. Jadi makna pertama tu makna yang menunjukkan mereka ini berbeza dengan orang lain. Jadi beliau mengemukakan suratul Fajar. Kalau kita baca suratul Fajar, Allah mengatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad. Ayat nombor 8 tu. Cuba kita perhatikan ayat nombor 8. Allah mengatakan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Mereka ni mempunyai tiang-tiang yang tinggi. Yang tiang-tiang tinggi itu Allah kata apa? Yang belum pernah dibangunkan seperti itu di tempat-tempat yang lain. Tengok perkataan yang belum pernah dibangunkan. Tapi siapa pertama, manusia pertama yang membangunkan tiang-tiang yang tinggi itu? Jawapannya siapa? Kaum Ad lah. Tuhan kata, lam yukhlaqa mithluha, yang belum pernah dibangunkan. Jadi perkataan yang belum pernah dibangunkan bermakna sebelum ini belum ada manusia, generasi manusia yang bina tiang yang tinggi seperti kaum Ad. Maka siapa generasi pertama yang membina tiang-tiang yang tinggi? Jawapannya kaum Ad. Sebab itu Syekh Salah mengatakan perkataan al-ula yang pertama itu merujuk kepada yang pertama dari sudut mereka ini berupaya, dari sudut fizikal kuat mereka ni membina tiang-tiang yang tinggi. Okey, Syekh Salah bawa pula ayat yang lain untuk menunjukkan pertama kat situ bukan merujuk kepada generasi pertama, tetapi pertama dari sudut orang yang membina tiang-tiang. Okey, kita tengok contoh lain. Kita tengok ayat lain. Satu lagi sebelum kita masuk apa kita nak bincang pada malam. Okey, beliau mengemukakan hujah dalam surah Fussilat. Okey, surah Fussilat ayat nombor 15. Kalau kita buka Quran, kita boleh temui ayat ini pada muka surat 478. Okey. Kalau kita baca ayatnya, apa yang Allah kata dekat kaum Ad? Allah kata, فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. Okey, inilah dalil yang kita nak gunakan dekat ayat ni. Okey. Kaum Ad, mereka ni sangat sombong. Lepas tu cara mereka sombong ni Allah menerangkan. Mereka kata apa? Mereka kata, siapakah yang lebih kuat antara kami? Kenapa? Siapakah yang lebih kuat antara kami? Maknanya mereka kata, tak ada dah orang lebih kuat daripada kami. Kamilah. Menunjukkan tak ada pihak yang, kalau kita kata kaum Ad tu ada dua jenis, sedangkan kaum Ad itu dia bina tiang. Kalau dua generasi membina tiang, kenapa ayat ni pula kata siapa yang lebih kuat antara kami? Maknanya ayat ni menunjukkan tak ada dah orang lain. Mereka yang duduk pada zaman itulah yang paling kuat. Okey, jadi dekat sini Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi mengatakan, beliau berpendapat bahawa kaum Ad itu satu sahaja generasinya, bukan dua. Lepas tu kalau para ulama kata, lepas tu kalau azab yang dua tu, kalau azab yang dua dapat dua azab angin dengan suara tadi, maka kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, bahkan Ibnu Kathir rahimahullah dalam Qasasul Anbiya menyebutkan tidak mustahil Allah boleh mendatangkan dua azab yang berbeza kepada satu kaum. Bukan bermakna apabila ada sebut dua jenis azab, pertama suara yang kuat, lepas tu datangnya angin, tidak semestinya kena apabila ada dua jenis azab kena ada dua generasi. Tidak semestinya. Maksudnya ada satu kaum seperti kaum Ad, dia boleh
menerima dua jenis bentuk azab. Kalau nak mudah faham lagi, kita nak terima lagi, kita ambil contoh macam kisah kaum Lut lah. Kan kaum Lut tu dia dapat azab apa? Dia dapat banyak azab tu. Mata mereka dibutakan terlebih dahulu. Lepas tu Allah bagi azab, diterbalikkan bumi mereka yang ke bawah naik ke atas, atas ke bawah. Lepas tu dapat pula azab, Allah menghantar batu-batu yang bertanda. Bukankah ada 2-3 azab yang Allah beri kepada kaum Lut? Kenapa kita tak berhujahkan kaum Lut tu ada 2 generasi pula? Okey, ini adalah kajian yang dibuat oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Jadi kami nak pegang yang mana ni Ustaz kalau orang tanya? Jadi jawapannya adalah perkara tu perkara ijtihadi saja tuan-tuan puan ya, berdasarkan kajian saja. Bukanlah maksud dia kita boleh kata muktamad saya nak pegang pendapat kedua, tidak semestinya. Okay, itu adalah cara para ulama mereka membincangkan fakta. Sebab tu kita bawa tajuk dekat poster tu, fakta di sebalik kisah para nabi. Jadi saya harap penerangan yang saya telah kemukakan, tuan-tuan jelas, tuan-tuan boleh ikuti. Jadi kalau memerlukan pengulangan, memerlukan penjelasan lanjut, tolong maklumkan. Saya akan buka, tuan-tuan boleh bertanya kalau tuan-tuan ada apa nak tanya pagi perbincangan kita yang tadi. Okey. Boleh tanya. Sambil-sambil tu saya terus kepada kemusykilan yang keempat. Okey, setakat ni tuan-tuan boleh ikut. Jelas? Boleh faham? Jelas Okey. Okey, kita terus kepada kemusykilan yang keempat. K4 tu, K ni tuan-tuan dan puan-puan, membawa maksud kepada kemusykilan. Kemusykilan. Maksud dia. Macam. Okey. Kemusykilan yang berikutnya yang boleh ditemui fakta berkaitan dengan Nabi Allah tentang kaum Ad ini. Yang kita nak bincang lagi ini adalah tentang 2 peringkat azab kaum Ad. Ini yang kita nak jelaskan dengan lebih terang ayat-ayat Quran yang menyebutkan 2 jenis azab kaum Ad. Jadi kalau tuan-tuan ikut ulasan Dr. Salah, beliau mengatakan kaum Ad ini dia satu batch tetapi mereka telah menerima 2 peringkat azab. Okey, 2 peringkat azab tu macam mana? Okey. Kalau tuan-tuan tengok pada nota yang saya paparkan ni, okey, kita terus pergi kepada pekikan suara yang kuat. Lepas tu mereka mendapat angin ribut yang kencang. Ini 2 azab lah. Okay, mari kita tengok contoh-contoh ayat dia. Okay, ni ayat ni tadi telah saya kemukakan. Jadi saya tak perlu nak ulang balik. Suratul Mu'minun ayat nombor 41. Okay, dalam nota, kalau kita tengok nota, kalau tuan-tuan print mungkin tak nampak warna kuning yang saya telah highlight kan. Tapi kalau tuan-tuan tengok secara soft copy, tuan-tuan nampak. Warna kuning tu saya highlightkan untuk menunjukkan secara terus kat mana yang kata suara yang kuat tu. Ada perkataan sayhatu. Okay. Kemudian setelah kita tahu perkataan sayhatu tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut pula tentang azab angin. Okay, sebelum kita pergi kepada azab angin itu, kita tengok dulu apakah sebenarnya yang diucapkan oleh kaum Ad kepada Nabi Hud alaihi wassalatu wassalam. Sampaikan Allah Ta'ala bagi azab mereka, dahsyat azab tu. Okay, cara dia kalau kita rujuk dalam suratul Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf adalah surah yang merujuk kepada kaum Ad. Sebab tu kalau tuan-tuan nak mempelajari fakta
cerita kisah-kisah Nabi Allah Hud alaihi salam, tuan-tuan kena merujuk kepada dua surah. Dua surah utama, pertama surah Hud. Surah Hud itu sumber pertama yang kita kena rujuk. Yang kedua, kena rujuk surah Al-Ahqaf. Jadi suratul Al-Ahqaf adalah surah yang merujuk juga dengan kaitan kaum Ad. Jadi dalam suratul Al-Ahqaf, mereka telah memberikan reaksi balas setelah Nabi Allah Hud ajak kepada mereka beriman dan sebagainya. Maka kaum Ad cakap apa kepada Nabi Allah Hud? Mereka mengatakan, qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiq. Ya, kita terus pergi kepada tulisan yang saya highlightkan dengan warna hijau tu. Okey. Mereka kaum Ad ni tuan-tuan, mereka sendiri yang meminta azab itu untuk Allah turunkan. Nabi Allah Hud, dia beri warning. Dia menakut-nakutkan mereka, jangan buat, nanti Allah datang azab. Jadi mereka ni belagak. Mereka cabar Nabi Allah Hud. Datang kalau azab tu, buktikan azab tu yang kau janjikan kepada kami. Kalau kau betul lah Hud, bawa datang azab tu kepada kami. Maknanya mereka yang minta azab tu datang. Okey. Kemudian apa jawapan Nabi Allah Hud? Dia jawab pada ayat nombor 23. Jadi kita tak perlu baca ayat secara terperinci, sebab tuan-tuan, kita dalam kelas kita hari Isnin minggu pertama dengan minggu ketiga, kita bukanlah menceritakan tentang kisah Nabi Allah Hud daripada mula diutuskan sampailah dia wafat. Tidak. Tetapi kita nak bincang beberapa fakta sahaja. Oleh sebab itu saya tak akan perincikan pada ceritanya, tapi saya sebut sedikit maklumatnya. Okey, selepas mereka cabar tadi, minta azab, Nabi Allah Hud, dia kata, bah azab ni, aku tak tahu, dia ada pada ilmu Allah. Aku ni kerja aku hanya ingatkan korang je. Hanya sampaikan dakwah kepada korang saja. Bab-bab azab bukan di bawah tangan Nabi Allah Hud. Dia kata, aku hanya sampaikan amaran saja pada kamu. Sampaikan dakwah saja. Okey, kemudian apa jadi? Ini yang kita nak kaitkan dengan angin tadi. Okey, sebelum angin tu sampai, yang berlaku mula-mula, okey, tadi kita dah sebutkan, peringkat pertama azab yang Allah nak timpakan kepada mereka adalah Allah menghantar suara yang kuat. Okey. Peringkat kedua, Allah hantar angin. Jadi sebelum Allah menghantar angin yang kuat, berapa lama? Tadi kita akan sebut. Okey. Kalau kita baca ayat nombor 24 dalam surah Al-Ahqaf, kaum Ad ni, apabila mereka melihat azab itu berupa awan yang menghala ke lembah mereka. Dia sebenarnya sebelum Allah nak hantar angin yang kuat, yang sejuk, Allah Ta'ala datangkan dulu bentuk awan. Jadi awan ni betul-betul pergi dekat kebun-kebun mereka. Lalu kaum Ad ni, mereka suka. Sebab dia nampak awan. Sebab kita tahu kan, kalau awan, dia ada kaitan dengan hujan. Jadi mereka kata apa? Hadza aridun mumtiruna. Mereka kata, awan ni, awan yang akan turun hujan dekat kita ni. Dia orang ingat awan tu awan nak turun hujan. Tapi Nabi Allah Hud kata apa? Nabi Allah Hud mengatakan, bal huwa mastajaltum bih. Nabi Allah Hud kata, tak, bukan hujan tu, kata Nabi Allah Hud. Tetapi itulah azab
yang kamu nak minta disegerakan datang. Yang kamu duk cabar-cabar aku sebelum ni, nak minta dia datang. Inilah azab dia daripada bentuk awan tadi tu. Kemudian Nabi Allah mengatakan, ia adalah rihun fiha azabun alim, iaitu angin yang membawa azab yang sangat pedih. Jadi kalau kita berpandukan kepada ayat 24 dalam suratul Al-Ahqaf, kalau kita nak bincang tentang angin ni, kita boleh buat cerita dulu tentang awan. Jadi kaum Ad ini tersalah sangka. Mereka ingat awan tu nak turun hujan, tapi rupa-rupanya awan itu sebenarnya ada kaitan dengan Allah nak menurunkan angin yang membawa azab yang sangat pedih. Macam mana bentuk angin tu datang? Berapa lama angin tu datang? Bagaimana kesan angin tu jika ia datang? Kita akan bincangkan insya-Allah pada pada kemuskilan yang kelima. InsyaAllah kita akan bincangkan pada kemuskilan yang kelima. Tapi sebelum kita menghabiskan kemuskilan yang keempat, izinkan saya berkongsikan satu hadis daripada Nabi SAW seperti mana Aisyah radhiyallahu anha telah menceritakan kepada kita. Yang mana Aisyah ni dia kata macam ni. Dia kata Rasulullah SAW, jika Rasulullah dia tengok awan ataupun dia nampak, dia rasa angin yang datang, maka wajah Nabi bertukar menjadi sedih. Apabila Nabi nampak awan, Nabi dapat rasa angin yang datang, wajah Nabi bertukar menjadi sedih. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah. Aisyah kata, sepatutnya kalau tengok awan, orang akan rasa gembira sebab awan itu akan membawa hujan turun. Aisyah kata, biasanya orang lain kalau tengok awan, mereka gembira sebab pada awan itu nak menandakan hujan turun. Tapi kata Aisyah radhiyallahu anha, aku melihat engkau ni ya Rasulullah, berbeza pula. Engkau jadi sedih pula kalau tengok awan. Kenapa? Tanda soal. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Aisyah, dia kata, tidak ada yang boleh memberi jaminan kepadaku di dalam kepulan awan-awan tu tidak mengandungi azab. Maksudnya Nabi nak mengatakan, tak ada siapa boleh jamin dekat awan itu tidak mengandungi azab. Nabi kata, aku pun tak boleh jamin yang dekat awan yang Allah tunjukkan awan tu bukan hujan tapi azab. Tak ada siapa boleh jamin dekat situ tak ada azab. Kita faham tak maksudnya? Orang lain ingat awan tu turun hujan. Tapi mungkin awan tu ada sebab nak turun azab. Lepas tu Nabi SAW pun cerita kepada Aisyah. Kenapa Nabi boleh berfikir seperti itu? Maka Nabi SAW mengatakan sesungguhnya ada satu kaum dulu. Mereka telah diazab dengan angin. Kaum tu, apabila mereka melihat azab tu, mereka kata inilah awan yang akan turun hujan kepada kami. Sebenarnya Nabi nak kata kaum apa tu dalam hadis ni sebenarnya? Yang Nabi nak kata kepada Aisyah, sebenarnya Nabi nak merujuk kepada kaum Ad. Yang kaum Ad ni, mereka sangka awan yang mereka nampak tu nak turun hujan. Tetapi rupa-rupanya adalah azab yang Allah nak turunkan. Jadi kita terus kepada
kemusykilan yang kelima nak perincikan lagi tentang azab angin tu dia datang bagaimana. Okey, jadi kita terus pergi kepada kemusykilan yang kelima. Dia bukanlah kemusykilan tetapi dia menjadi penerangan lebih terperinci. Angin yang nak membinasakan kaum Ad itu bagaimana dia datang? Berapa lama dia datang? Okey, maka kita kena pergi kepada perbincangan yang berikutnya. Rupa-rupanya angin yang Allah nak datangkan itu dia datang selama 7 malam 8 hari terus menerus. Okey, 7 malam 8 hari terus menerus. Mana kita tahu 7 malam? Mandai-mandai je ustaz ni kan contoh kan. Kita tuan-tuan ingat, saya selalu pesan, kalau kita mengaji, kalau kita belajar, kisah-kisah dalam Quran, kalau kita terima satu fakta, jangan terima bulat-bulat dulu. Tak kiralah siapa yang sampaikan maklumat tu. Kita sebagai pelajar, apabila kita dia bagi tahu, kaum Ad ni kan, dia dapat azab, Allah hantar angin 7 malam, 8 hari terus menerus. Kita sebagai pelajar, kita tulis tapi tak boleh terima lagi untuk muktamad. Maka kita kena tanyakan, mana dalilnya? Di mana rujukannya kata 7 malam 8 hari? Di sini selalu saya ingatkan pada tuan-tuan puan dari sudut cara belajar. Jangan terima sesuatu fakta tanpa bersandarkan kepada dalil. Tak kira siapa pun penyampai tu, siapa pun pengajar tu. Dalam kisah-kisah dalam Quran, benda yang bukan berlaku di zaman kita, bukan berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW, maka kita perlukan dalil. Kita nak kempen untuk pandaikan umat. Kita belajar ni kita kena banyak bertanya. Banyak bertanya. Lepas tu kalau orang tanya, mana tahu terus menerus? Terus menerus maksudnya tuan-puan ya, Allah hantar azab tu tak non-stop. Hari pertama Allah hantar 24 jam angin. Tuan-tuan pernah tak kita mengalami dekat negara kita ni Allah hantar angin yang kuat selama 7 hari 7 malam. Tak berhenti, non-stop. 24 jam datang angin. Kita kena hujan ni KL banjir tadi. Kan, banjir kilat. Saya pun sempat menempuh hujan yang sangat lebat. Pada petang tadi memang tak nampak jalan. Kan. Tapi hujan tu berhenti juga. Tetapi azab yang Allah bawa turun ni, dia datang hari pertama, dia tak berhenti. Dia bukan stop tengah hari berhenti. Petang sambung balik. Malam dia jalan. Lepas tu subuh dia berhenti, tak ada. Dia terus menerus. Saya akan buktikan tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana kita boleh kata azab tu datang terus menerus? Okay. Untuk tahu terus menerus tanpa henti, saya minta tuan-tuan perhatikan baik-baik ayat ni. Okey, saya paparkan sekarang ayat suratul Qamar. Surah nombor 54, ayat nombor 18 sampai ayat nombor 22, tapi kita ambil ayat nombor 18 dan 19 je. Okey, saya tunjukkan pada tuan-tuan dan perempuan dekat mana kata azab angin terus-menerus. Okey, kita perhatikan baik-baik. Okey, ayat nombor 18 Allah sebut terang-terang kaum Ad. Kadzabat Adun. Memang kaum Ad dah. Kaum Ad telah mendustakan. Mendustakan tentulah Nabi Allah Hud. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Maka perhatikanlah bagaimana dahsyatnya azabku dan peringatanku, kata Allah. Lepas tu Allah menerangkan macam mana bentuk azabnya. Allah mengatakan inna arsalna alaihim rihan sarsara fi yawmi nahsin
mustamir. Okay, perhatikan ayat ni baik-baik. Ini memberikan kita jawapan dia. Okey, tengok ya. Allah kata, sesungguhnya kami telah menghantar kepada mereka. Mereka tu siapa? Kaum Ad. Allah hantar apa? Saya bulatkan. Ya, tetap perhatikan baik-baik. Allah hantar kepada mereka riha. Riha tu apa? Angin. Ya, riha tu adalah angin. Nampak tak anak panah saya tunjukkan? Okey. Angin tu, sifat angin tu, ciri angin tu datang sor-sor. Sor-sor ni dalam terjemahan kita, dia tulis angin ribut yang sangat kencang. Okey. Kalau boleh tambah lagi satu perkataan. Tambah lagi satu info. Sor-soro merujuk kepada angin yang terlalu sejuk. Angin yang terlalu sejuk. Itulah sor-soro. Kita pernah tak kita menghadapi angin, kita dapat angin yang sejuk. Sebenarnya angin yang terlalu sejuk ni sebenarnya pun satu azab. Satu azab. Okey, jadi kat situ riha angin. Okey. Sor-soro bukan sekadar dia kencang. Dia ribut, kuat. Bukan sekadar angin tu kuat dan kencang. Tapi sor-soro, kalau boleh tambah lagi perkataan perincian dekat situ, sor-soro merujuk kepada angin yang al-baridatu syadidatul burudah. Maksudnya angin yang terlalu sejuk. Ya Allah hantar kepada kaum Ad. Okey, dah jelas? Okey. Angin tu kalau dia datang angin yang menyenangkan ke atau bawa apa kepada mereka? Allah mengatakan fi yaumi nahsin. Perkataan nahsin, orang Melayu pun kadang-kadang sebut juga. Nahas. Nahas. Nahsin ni nahas. Nahas tu maksudnya bukan angin yang menyejukkan macam sedapnya kan, angin yang bukan angin yang boleh menyegarkan kita, tak ada. Tetapi angin tu sifatnya nahsin. Nahsin ni maksudnya angin yang membawa kecelakaan. Okey, dapatlah fakta dia. Dan angin tu dah terlalu sejuk, kuat, kencang. Dia datang sifatnya macam mana? Ini jawapannya. Mustamir. Mustamir tu apa? Terus menerus. Ini jawapannya. Terus menerus. Dia non-stop. Dia terus. Dia datang hari pertama tu, dia datang, dia terus. 24 jam. Masuk hari kedua, datang sifatnya sama juga. Dia terus datang. Selama berapa hari tadi kita sebut? 7 malam, 8 hari. Okay, dapat tak maklumat terus menerus tu? Kalau kita terlepas maklumat ni, kita ialah untuk menghayati dahsyatnya azab Allah ni. Hilang perkataan terus menerus tu, dia macam hilang dia. Azab tu dia tak berhenti. Bayangkan kita kalau kena hujan tak berhenti, lumpuh kita. Bayangkan kalau entah angin yang kuat, bukan angin yang menyejuk ketua badan kita, tapi membinasakan kita. Okey, dah dapat maklumat tadi. Okey, baru kita pergi kepada 7 malam 8 hari. 7 hari 8 malam. Okey. Okey, dalil dia kita terus pergi kepada surah Al-Haqqah. Okey, kita terus ambil dekat suratul Al-Haqqah, surah nombor 69 di dalam Quran, ayat nombor 6 sampai ayat nombor 8. Jadi mari kita baca ayat 6 sampai 8. Allah memberikan kita maklumat yang lebih lanjut. Allah mengatakan wa amma 'adun.
Adapun kaum 'Ad, فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, maka mereka telah dibinasakan dengan rihin, angin ribut yang kencang, tapi dia tak masuk sejuk. Kalau boleh kita tambah angin ribut yang kencang, yang sangat sejuk. Okey. Lepas tu Allah kata, berapa lama? سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام خصوما. Allah kata yang diarahkan, yang Allah gerakkan menyerang mereka iaitu kaum 'Ad selama 7 malam. Sab'a layalin merujuk kepada 7 malam. Berapa hari? Thamaniyata ayyamin, 8 hari. 8 hari. Ini 8 hari. 7 malam, 8 hari. Kalau tuan-tuan nak guna perkataan Arab 7 malam 8 hari, boleh ambil ayat ni. Han duduk berapa lama dekat waktu jalan dulu pergi musafir tu berapa lama? Aku duduk 7 malam 8 hari. Nak guna ayat apa? Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin. 7 malam 8 hari. Ya Allah kata sifat angin tu apa? Husuma. Yang datang kata Allah secara apa? Terus menerus. Kemudian Allah kata apa? Allah kata apabila angin tu datang, dia terus menerus selama 7 malam 8 hari dia tak berhenti. Maka setelah angin tu datang 7 malam 8 hari, apa yang berlaku kepada mereka? Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka engkau akan melihat kaum itu bergelimpangan mati seolah-olah mereka umpama batang-batang pohon kurma yang lapuk. Kan kita tengok isu banjir kan banyak kayu balak, tak datang pada mana kayu-kayu balak kan. Kan kita tahu sekali air ambil, ada macam-macam kayu. Mereka ni tu dengan angin yang kuat macam mana agak-agaknya. Mereka mati bergelimpangan umpama batang-batang pohon kurma yang telah lapuk mati. Sebab apa? Sebab daripada angin yang kita sebut rihin sarsarin atiyah. Okey, inilah sedikit sebanyak ayat yang dapat saya kongsikan bagi melengkapkan kemusykilan yang ketujuh, bahawasanya kaum 'Ad ini Allah telah berikan kepada mereka 2 peringkat azab yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan kepada kisah Nabi Allah Saleh alaihi wassalatu wassalam. Setakat ini ada sebarang persoalan yang nak Ustaz nak tanya. dikatakan, silakan. Ustaz kan dia sebut 7 malam 8 hari. Ada apa-apa maksud ke dia sebut malam dulu? Ataupun maksudnya azab ni dia datang pada waktu malam? Sebab bukan kita sebut hari dulu ke baru malam? Macam 8 hari 7 malam tak 8 hari 7 malam. 7 malam 8 hari. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita biasa tengok azab ni memang Allah akan datangkan dia dekat pagi. Tapi malam tu Wallahu ta'ala alam. Yang tu saya tidak ada ilmu untuk saya jawab. Tapi bagus soalan tu. Mungkin nanti saya boleh mencari jawapan dia. InsyaAllah saya cubalah. Kadang-kadang saya tak sempat juga nak rujuk. Tapi kalau ada siapa-siapa dekat sini yang menonton secara rakaman ke, yang melihat di FB Akademi Tadabbur ke, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada jawapan,
Tapi jawapan tu ada sandaran rujukannya. Saya sangat alu-alukan kalau tuan-tuan boleh berkongsi kepada kita semua. Ya, saya sangat alu-alukan. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama ambil manfaat. Tapi bagi pihak saya memang tidak ada ilmu untuk menjawab persoalan yang dikemukakan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan lain nak dikongsikan pun boleh. Silakan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kaum Ad, Nabi Hud Allah selamatkan. Nabi Allah Hud Allah selamatkan. Semua para nabi dia selamat. Tidak ada para nabi yang tak terselamat. Semua Allah selamatkan. Okey. Kalau tak ada soalan, boleh kita teruskan kepada kisah Nabi Allah Saleh? Ustaz, Ya. kenapa masa kebinasaan kaum Ad tu Allah samakan dengan ka'annahum a'jazu nakhlin. Dia Allah samakan dengan tunggul pokok kurma tu. Ada hikmah di sebalik penyebutan tunggul kurma tu tak Ustaz? Wallahu ta'ala a'lam. Itu pun saya tidak ada ilmu untuk menjawabnya secara langsungnya, wallahu ta'ala a'lam. Tapi untuk memahamkan dari sudut apabila Quran dia nak menyebut sesuatu, nak bagi faham umpama batang-batang tu, maka yang paling dikenali adalah pada pohon-pohon tamar. Tapi adakah ada maksud yang lain simbolik kenapa guna pohon tamar? Wallahu ta'ala a'lam. So saya pun tidak ada ilmu. Jadi kalau ada ustazah ada ilmu, boleh kongsikan pada kita semua, sangatlah kita hargai. Itu saya wallahu ta'ala a'lam. Tidak jumpa pula pada ulasan Dr. Salah. Tak disebutkan dari sudut kehalusan pada perbincangan kenapa Allah kata dia pohon tamar. Kenapa tak kata macam pohon lain? Wallahu ta'ala a'lam. Itu saya tidak ada ilmu untuk Ya, baik Ustaz. untuk menjawab persoalan dikemukakan. Yang mengenai sab'a layalin wa thamaniyata ayyam tadi tu, ada hikmah penyebutan tu menurut apa tu, saya rasa adalah hikmah Allah sebutkan malam dulu baru siang, sebagaimana Allah sebut sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'a baqaratin sab'un ijaf. Allah sebut lembu gemuk dimakan oleh lembu kurus. Maknanya hikmah penyebutan takdim takhir tu mesti ada kan dia punya hikmah dia Ustaz kan? Ya, semua ayat Quran semua ada hikmah. Kalau seperti mimpinya raja pada zaman Nabi Yusuf tu, dia bermimpi lembu gemuk, 7 lembu gemuk memakan lembu yang kurus. Iaitu kita dapatlah memberikan jawapan kenapa sebut gemuk dulu baru kurus. Kerana nak menyebutkan dulu subur barulah zaman yang ketandus. Lepas tu dianalogikan sebagai 7 tadi. 7 tahun subur dengan 7 tahun yang tidak subur. Tetapi dari sudut hikmah yang lebih mendalam, yang tersiratnya, contohnya kenapa Allah tak bawa 7 kambing ke, betul tak? Maksudnya 7 juga dia, kalau nak dikaitkan 7 itu dengan tahun, kita setujulah. Kan nampaklah 7 lembu berkaitan dengan 7 tahun. Tapi kenapa guna lembu? Kenapa tak guna kuda ke? Kenapa Allah tak guna 7 unta ke? Wallahu ta'ala a'lam dari sudut kemunasabahannya.
Tapi yang ini pun saya wallahu ta'ala alam. Tapi untuk memahami secara umum kenapa Allah gunakan itu memang mudah nak faham. Nak faham tu maksudnya dari sudut nak menerangkan tentang pokok yang tegap, akhirnya boleh musnah, bergelimpangan. Yang paling mudah nak nampakkan, nak bagi contoh adalah pohon tamar. Cuma yang tersiratnya, mengapa Allah sebut pohon tamar, itu wallahu ta'ala alam bissawab. Saya memang tidak mengetahuinya. Kalau Ustazah ada, boleh kongsikan sama-sama, kita dapat manfaat. Ada tak yang lain-lain? Kalau ada, saya sangat alu-alukan. Kita berkongsi ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Ada apa-apa lagi yang perlu diperkatakan? Okay. Kalau tidak ada, pertama saya minta maaf ya pada Puan Syahira, Ustazah Asia yang bertanya. Saya memang tak ada ilmu pada soalan tersebut, maka digalakkan untuk bertanya kepada yang lebih mengetahui pada persoalan yang dikemukakan, dan kalau ada dapat jawapan nanti, bolehlah kongsi pada kelas-kelas yang akan datang. Baik. Kita pergi kepada kisah kaum Nabi Saleh. Okey. Kita nak bincangkan isu yang pertama adalah dari sudut nama kaum Nabi Allah Saleh. Kalau mengikut kajian Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah, beliau mengatakan bahawa kaum Thamud adalah kaum yang sama yang mendiami di kawasan Hijr. Bukan dua kumpulan manusia yang berbeza. Okey, yang pertama itu. Yang kedua, beliau mengatakan bahawasanya kaum Thamud ini merupakan kaum yang muncul, yang datang selepas Allah membinasakan kaum Ad. Kerana ada ayat Quran yang Allah menyebut selepas kisah kaum Ad disebut tentang kaum Thamud. Okay, cuma saya tidak kemukakan ayat tersebut kerana bukanlah yang nak dibincangkan tentang zaman, tetapi yang kita nak bincangkan tentang nama dia dan gelaran bagi kaum Thamud. Mengikut Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah, kaum Thamud ini adalah bangsa Arab yang kedua selepas Allah membinasakan kaum Ad. Jadi kalau perkataan Thamud itu adalah perkataan Arab, tentu ada makna di sebalik perkataan Thamud. Kita lihat apakah yang dibincangkan oleh Dr. Salah dalam buku beliau. Okey, seperti saya sebut tadi itu ya. Okey, kaum Samud juga digelar dengan Ashabul Al-Hijr. Dan saya akan kemukakan hujah-hujahnya, dalil-dalilnya yang mengatakan Samud itu adalah Ashabul Hijr. Okey, kita nak bincang dulu kaum Samud. Okey, tentang peta ni tak apalah. Ni kita boleh tengoklah di antara tempatnya di mana, kawasannya kaum Samud itu berada. Okey. Ada yang mengatakan dekat dengan Madain Saleh, ada mengatakan dekat Al-Ula. Okey, kita bukan nak bincangkan tentang lokasi, tapi boleh dilihat sedikit. Okey, yang kita nak bincangkan tentang di mana ada disebutkan tentang kaum namanya Thamud. Okey, salah satu dalam suratul Fajr ayat nombor 9. Ayat nombor 9 ini disebutkan selepas sebut kaum Ad. Kalau kita baca, ingat lagi kan, kita baca mula-mula tadi pasal kaum Ad kan, Allah kata dia apa? Allah kata, tengok tak ayat
Kan ni surah Fajar ya, tengok suratul Fajar ayat nombor 8, 6 dan 8 kan. Kan Allah sebut dulu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kaum Ad sampai ayat nombor 8. Masuk pada ayat nombor 9 dalam suratul Fajar, Allah menyebut apa? Allah menyebut dengan bacaan wa thamudan. Wa thamuda ayat nombor 9. Ayat nombor 9. Maknanya penyebutan kaum Thamud selepas kaum Ad. Jadi Allah mengatakan wa thamudal ladzina jabu sakhra bil wad. Allah mengatakan dan terhadap kaum Thamud. Jadi kita jumpa, oh memang ada dalam Quran disebut perkataan Thamud. Yang Allah kata kaum Samud ni mereka buat apa? Mereka jabu. Jabu ni, jabu dekat sini maknanya mereka memotong-motong. Maknanya mereka memahat. As-sakhrah, batu-batu yang besar bilwad, di lembah. Ini kaum Samud. Ni pun kaum yang kuat ni. Tuan-tuan bayangkan mereka pahat batu-batu. Pahat batu-batu tu nak buat apa? Tuan-tuan bayangkan zaman dulu mereka guna alat apa nak pahat? Kita kena ambil zaman dulu. Nak pahat guna apa? Maksudnya macam mana dia nak grill batu. Macam mana dia nak buat? Maknanya hebat tak kaum Samud? Kita kena ambil pada zaman dulu. Mereka pahat batu-batu ni nak buat apa? Kena tengok pada ayat lain, kita akan jumpa sekejap lagi. Okay. Jadi mengikut ulama bahasa seperti mana kata Ibnul Faris rahimahullah, perkataan as-samudu diambil daripada perkataan as-samadu yang bererti al-qalilu minasyai. Dia perkataan as-samadu dikaitkan sesuatu sedikit daripada sesuatu. Maksudnya sesuatu yang amat sedikit. Jadi apabila dinisbahkan kepada Thamud, ia merujuk kepada al-ma'ul qalil, air yang sedikit. Mereka ditinggal di tempat air yang sedikit sangat. Itu dari sudut bahasa Arab. Mengikut Dr. Salah, Al-Thamud mereka adalah orang Arab yang kedua, bangsa Arab yang kedua selepas kaum Ad. Okay. Kita terus pergi kepada gelaran lain bagi kaum Thamud. Kalau kita rujuk dalam suratul Hijr, surah nombor 15, surah yang ke-15 dalam Quran, selepas surah Ibrahim, kita akan jumpa Allah mengulang perkataan Ashabul Hijr. Allah mengatakan walaqad kadzdzaba ashabul hijr. Jadi dekat situ Allah mengatakan dan sesungguhnya penduduk al-hijr. Jadi penduduk al-hijr itu siapa? Penduduk al-hijr merujuk kepada kaum Thamud. Kaum Samud ni, ayat ni dia tak sebut kaum Samud, tapi Allah menyebut lokasinya di mana? Di Al-Hijr, tempat yang berpasir. Jadi Ashabul Hijr ni siapa? Jadi kita kena baca ayat yang berikutnya nombor 82. Kita akan jumpa Allah menyebut pada ayat nombor 82 apa mereka buat, penduduk Hijr tu. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. Rupa-rupanya penduduk Hijr ni mereka memahat, yanhitu, mereka memahat, mereka lubangkan sebahagian daripada gunung-gunung
nak dijadikan sebagai buyuta, tempat ataupun rumah mereka yang mereka anggap tempat itu adalah tempat yang selamat. Jadi siapa manusia yang memahat sebahagian daripada gunung gandang ni? Jadi digabung dengan ayat suratul Fajr tadi yang merujuk kepada kaum Thamud. Okay. Cara mereka pahat ni, mereka nak grill buat bentuk rumah tu, Allah menyebut dalam suratul Syu'ara ayat nombor 149. Allah menyebutkan cara mereka pahat tu, cara dia bagaimana. Allah mengatakan watanhituna minal jibali buyuta, dan kamu memahat sebahagian dari gunung-gunung sebagai tempat tinggal farihin. Farihin. Farihin dia merujuk kepada perkataan lain mahirin. Mahirin, mahir. Farihin dia sama maknanya kepada makna mahirin. Maksudnya mereka orang yang mahir. Mereka buat tu sungguh-sungguh pahat tu. Maknanya mereka guna alat apa ya? Mereka guna grill ke? Tetapi dah tengok tak orang kalau dia nak hancurkan, dia nak lubangkan jalan-jalan kan, dia akan guna apa? Apa nama benda tu? Kat siapa bergegar kan? Dia nak baiki jalan tu, kadang-kadang dia grill tu kan. Bayangkan kalau gunung-gunung, keras tak batu dia? Macam mana kaum Samud? Tetapi adakah mereka ini selamat daripada Allah binasakan? Sebab itu, sesiapa yang pernah mengikuti perbincangan pada nama Suratul Hijr, kita telah bincangkan macam mana azab yang Allah bawa datang kepada mereka. Mereka ingat duduk dalam rumah dalam gunung tu boleh selamat. Rupa-rupanya tidak. Kan orang nak selamat diri, dia akan duduk kat mana? Dia ada tanker kan. Kan orang akan nak selamatkan diri, dia korek bawah tanah, menyurut dalam tanah semua tu kan. Kaum Samud ni dia ada tanker lebih kuat daripada kita yang buat korek di bawah bumi. Tapi itu tetap kita kena bincang pada kuliah yang akan datang lah. Cuma dalam senarai apa kita nak bincangkan, kita tak bincang jenis azab. Jadi sentuhan kena merujuk kembali siapa-siapa yang pernah mengikuti tajuk nama dan tema bagi Suratul Hijr, maka rujuk balik kepada maklumat tersebut, ada senarai jenis azab. Okay, jadi kita dah sampai kepada kemusykilan yang pertama. Okey, kita dah selesai. Yang mana kesimpulannya, kaum Thamud adalah juga penduduk Hijr. Jadi penduduk Hijr itu merujuk kepada kaum Samud. Kaum Thamud adalah bangsa Arab yang Allah Ta'ala datangkan selepas kaum Ad yang Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka. Okay. Ada sebarang persoalan sebelum kita nak pergi kepada isu yang kedua yang kita nak bincangkan tentang mukjizat yang Allah beri kepada Nabi Allah Saleh, iaitu dibekalkan kepada Nabi Allah Saleh adalah seekor unta betina. Okay. Nabi Allah Saleh adalah Rasul bagi kaum Thamud. Okay. Kita dah 10.30. Adakah tuan-tuan dan perempuan mahu meneruskan lagi ataupun
kita sambung pada kuliah yang akan datang pun boleh juga. Okay, saya sedia berkhidmat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Oleh kerana itu, undilah saya. Masya Allah. Oh, tak ada lah Saya tuan-puan. Saya sambung, Ustaz. gurau je malam-malam ni. Boleh Ustaz. Boleh insyaAllah. InsyaAllah. Boleh sikit lagi. Boleh sikit lagi. Okay, sikit lagi. Okey, jangan pejam mata lagi. Sikit lagi. Betul baru pejam mata. Okey. Unta Nabi Allah Saleh ni mudah je. Ada 3 rujukan daripada surah dalam Quran. Yang pertama suratul Al-A'raf ayat 73. Tuan-tuan akan jumpa unta tu Allah sebut sebagai naqatullah. Allah menggunakan, Allah sebut unta Allah. Seekor unta betina Allah. Okey. Lepas tu kita baca dekat surah Asy-Syu'ara ayat 155 sampai 156. Allah menjelaskan apa yang kaum Samud itu perlu buat dari sudut penggiliran unta Allah tadi ketika mana dia perlu mendapat giliran minum. Unta tadi dia sangat pelik. Dia tak boleh bercampur minuman dengan, dia tak boleh bercampur sekali dengan pihak lain. Dia kena buat giliran. Kaum Samud nak bagi unta-unta dia lain nak minum hari apa, unta Allah tadi tu nak minum pada hari apa. Hari tu tak tahulah. Quran tidak menyebutkan, hadis tidak menyebut, tetapi dia bergilir. Okay. Kemudian satu lagi ayat ya dalam suratul Qamar yang Allah bagi jawapan kepada kita unta betina tadi. Allah munculkan adalah sebagai satu ujian kepada mereka. Ujian, sebenarnya Allah nak bagi ujian kepada kaum Samud. Mereka jaga tak unta Allah tu? Mereka apa-apakan tak unta Allah tu? Dalam masa yang sama, unta Allah tadi tu, dia merupakan bukti yang menunjukkan bahawa Nabi Saleh itu benar-benar seorang Rasul. Jadi kita terus kepada ayat yang ke-73. Saya terangkan ringkas saja. Saya tak perlu nak bacakan satu persatu ayat. Saya terus pergi kepada maknanya. Okey, kalau kita baca dekat ayat 73, Nabi Allah Saleh dia berdakwah dekat kaum dia supaya kaumnya tidak mensyirikkan Allah. Lepas tu Nabi Saleh ni buktikan yang dia tu seorang Rasul. Dia pun cakap, sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti. Satu bukti yang nyata. Bayyinatun min rabbikum. Bukti tu maksudnya tanda yang membuktikan bahawa Nabi Saleh tu memang Rasul Allah. Allah bawa kepada dia satu bukti daripada Tuhan kamu, ialah seekor unta betina Allah. Ayatan, sebagai bukti bagi kamu. Okey. Setakat ni kalau tuan-tuan pernah dengar, tuan-tuan pernah ikuti kisah Nabi Saleh, macam mana datangnya unta itu? Siapa boleh bantu untuk menerangkan tentang unta tu didatang macam mana? Macam mana unta tu? Kalau saya merujuk bacaan dapatan, tak jumpa lagi mana-mana ayat ataupun hadis yang menyebut tentang asal usulnya unta tu. Dia daripada apa unta tu? Yang pasti unta tu bukan unta yang orang pelihara. Unta tu dalam Quran sebut memang unta tu unta dari Allah. Unta Allah.
Unta Allah, kita jangan pula memahami Allah tu memelihara unta juga ke? Kita jangan samakan Allah tu menjaga unta seperti mana unta ada tuan dia. Okey, yang pertama, kita memegang fakta daripada ayat ini, memang unta yang Nabi Saleh miliki itu adalah bukti memang unta yang Allah jadikan unta dari Allah. Unta yang tak sama macam unta yang manusia pelihara. Kenapa dikata unta Allah? Bukan nak menunjukkan unta itu Allah yang pelihara, tetapi nak memuliakan unta itu, nak menunjukkan keistimewaan unta itu digandingkan perkataan Allah selepas menyebut unta betina. Asal usulnya muncul daripada batu ke, unta tu dari batu ke, itu semua cerita yang tidak berdasarkan kepada fakta, kepada rujukan ayat Quran dan hadis yang kita dapat berpegang dengan yakin. Tapi jika merujuk kepada pengkhabaran, orang-orang Yahudi banyak. Tapi kita pegang, dia memang unta yang datang dari Allah. Dia sudah pasti tak sama unta tu daripada unta lain. Dia, kalau nak faham, contoh macam Allah bawa datangkan buruk lah, buruk. Buruk yang episod Isra Mi'raj tu kan, dia haiwan seperti itu. Bukanlah kita nak sama ke unta tu dengan buruk, tapi munculnya buruk tu kan haiwan yang special. Begitulah dengan unta ni. Lepas tu dipesan kepada kaum Thamud, maka biarkanlah unta tu dia cari makan dekat bumi Allah. Jangan korang semua ganggu unta tu. Apatah lagi korang nak menyakiti unta tu. Kalau kamu ganggu unta tu, sakiti unta tu, maka kamu akan ditimpa azab yang sangat pedih. Okey. Lepas tu kalau kita baca ayat tadi tu, Nabi Allah Saleh kata, unta ni kena diberikan hak giliran minumnya, dan kamu juga mendapat giliran pada hari tertentu. Maknanya kena gila-gila. Ada masa time unta ni minum, tak ada siapa boleh kongsi dengan dia. Gila-gila lah. Ada masa unta-unta lain, ada masa unta Allah Ta'ala ni diberi minum. Lepas tu Nabi Allah Saleh pesan pada surah ini, mengatakan wala tamassuha bisu'in, jangan kamu semua menyakitinya. Kalau kamu menyakitinya, maka akibatnya kamu akan dihancurkan oleh azab pada suatu hari yang sangat dahsyat. Kemudian kita baca satu lagi ayat dalam suratul Qamar. Allah mengatakan yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menghantarkan unta betina sebagai ujian bagi mereka. Maka tunggulah dan sabarlah, dan khabarkanlah kepada mereka bahawasanya air dibahagikan antara mereka itu, setiap orang berhak mendapat giliran minumnya. Maksudnya unta ni, kenapa dia seorang kena bagi masa untuk dia? Waktu dia saja, kerana unta ni dibahaskan oleh para ulama dari sudut cara dia minum tu berbeza dengan unta-unta yang lain. Kita kan sedia maklum, unta ni dia memang haiwan yang boleh menyimpan air yang banyak. Kan? Tapi dia minum tu banyaklah. Tapi unta Allah yang Nabi Allah Saleh dapat ni, dia lagi berbeza dengan unta-unta yang lain. Okay, itulah di antara isu unta Nabi Allah Saleh, unta betina. Dari mana dia datang? Dia datang pada Allah lah. Tapi cara bagaimana dia datang, Al-Quran tidak menjelaskan dengan panjang lebar. Dia unta betina saja. Warna dia apa, saiz dia macam mana,
Comel, tak, unta tu Al-Quran tidak menjelaskan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Setakat yang saya rujuk, bacaan itu saja yang dapat dikongsikan pada malam ni. InsyaAllah nanti pada minggu depan kita sambung lagi. Ada beberapa perkara tentang Nabi Allah Hud. Dah selesai, kita pergi kepada kisah Nabi yang lain. Ada sebarang persoalan, pertanyaan yang ingin dikongsikan, yang nak dikemukakan, boleh dikemukakan. Kalau ada nak dikongsikan pun boleh. Saya sangat alu-alukan maklumat dari tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kalau tiada apa-apa, kita berhenti di sini. Saya mengucapkan pada tuan-tuan dan puan-puan, jazakumullahu khaira, barakallahu fikum di atas komitmen kehadiran tuan-tuan dan puan-puan memeriahkan majlis ilmu kita pada malam ini. Salah silap, kekurangan, kelemahan, mohon diberikan kemaafan. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.